adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib ke atas setiap mukallaf untuk belajar. Antum, kalau antum masih mampu hadir, antum wajib hadir. Yang tu je saya nak beritahu. Boleh tak kita dengar online? Kalau kita masih duduk dalam kawasan yang boleh hadir, kita wajib usaha untuk hadir. Dia tak boleh online je, tak boleh. Dia kena main. Macam mana pun dia kena main. Sebab benda ni benda wajib. Antum bila antum mengaji fardu ain ni, pertamanya antum ingat, antum nak mati syahid tak? Betul nak mati syahid ni? Betul. Kalau antum betul nak mati syahid, jaga. Kita tak boleh syahid perang, sebab kita memang bukan yang jenis angkat senjata. Ya, tapi insya-Allah kita ada peluang untuk mati syahid atas pengajian ilmu. Semua penuntut ilmu ni sebenarnya dia syahid. Kalau dia mati, dia syahid. Satu lagi, dia sebenarnya berjihad ke jalan Allah. Betul tak mengaji jihad? Betul. Mengaji jihad. Sebab apa? Nak hadir tu dia bukan mudah untuk hadir. Dia bukan mudah untuk hadir dalam satu majlis ilmu. Sebab kalau nak mai tu, dia ada saja hal-hal yang menyebabkan untuk dia kena berjuang, sama ada dalam diri dia sendiri nafsu ataupun dengan syaitan, dengan orang sekeliling, untuk dia sampai ke majlis ilmu. Dan orang yang sentiasa istiqamah dalam pengajian ilmu ni, dia akan dapat peluang untuk syahid. Kata Ustaz Wadi Anwar, orang syahid ni roh dia tidak akan masuk dalam alam barzakh, tidak akan masuk dalam alam kubur. So pergi mana? Dia akan pergi terus ke syurga, dan roh itu akan duduk dalam badan seekor burung. Masya Allah, siapa yang tak mau? Dia duduk dalam badan seekor burung, maka dia sentiasa bersiar-siar di dalam syurga sehinggalah sampai pada hari kiamat. Dia boleh pi tang mana dia nak pi, dia pi. Cuma dia tak boleh makan makanan syurga lagi. Dia tak boleh pegang bidadari lagi. Dia boleh tengok mahligai tapi dia tak boleh duduk lagi. Dia tak boleh makan makanan dalam syurga lagi. Tapi dia sudah berpeluang untuk bersiap pamat nak pi mana, dia burung tukang bawa. Dia tak hidup dalam badan dia yang biasa. Dia dalam keadaan rehat. Dalam tu yang orang kata rohnya bersia-sia, dalam selalu orang sebut macam tu kan. Itu mati syahid. Mati syahid dia banyak. Antaranya yang kita sedang bincangkan adalah penuntut-penuntut ilmu yang istiqamah. Sebab tu kita kalau hujan ke apa ramai, kecuali demam, sakit, uzur syar'i, kita pun dah tahu yang tu. Dah bagi tahu dah. Yang tu yang kita nak sangat. Cuma kita kata macam mana yang kami duk mengaji dalam online ni. Hak mengaji dalam online tak dapatlah kelebihan tu. Tak dapatlah. Cuma hak dalam pengajian online tu dia dapat ilmu, dia dapat info, dia dapat yang tu. Tapi nak hadir ni tak sama dengan duduk di rumah. Apa pun tak sama. Jadi antum kena usaha carilah je. Carilah hak mana dekat-dekat, pergi cari. Minta maaf ustazah tak dapat hadir, tak apa. Kalau ada urusan yang mendesak, kita tak boleh hadir, itu diberi pengecualian, ya. Jadi maknanya kalau ada pengajian yang dekat rumah, antum pergi juga. Jangan cari yang masyhur, guru-guru masyhur. Cari guru-guru yang ada ilmu. Kadang-kadang kita ni nak cari guru-guru masyhur saja. Guru-guru ada ilmu kita abaikan. Sedangkan guru-guru kita hak mengaji kitab-kitab tu lagi lama, lagi banyak ilmu dia, kita tak mau kisah kan. Kita duk sibuk dengan hak masyhur-masyhur saja. Itu kita kena tengok ya, pengajian-pengajian macam tu. Cari sebab kalau antum nak yang tu, antum ikut, antum pergi cari. Antum pergi cari. Masya-Allah, tabarakallah, dahlia masya-Allah. Okey, sekarang ni kita nak sambung ya. Ini pengajian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rosak hak ni maka rosak habis semua. Rosak hak ni maka rosak habis semua. Ilmu bab pegangan, ilmu bab keesaan. Ya. Okey, alhamdulillah. Kita tengok di sini kita sambung dekat apa namanya? Apa nak tahu? Sat-sat lah. Mukjizat no? Okey, mukjizat. Mukjizat. Okey. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Okey, kata pengarang dekat mukjizat ya.
kat mukjizat. Okey. Litabidi risalatihi. Okey, baca Ustaz. Litabidi risalatihi. Nampak dah tu muka surat 1 tu? Yang lain slow tu tak nampak ke? Lagi sekali, bismillahirrahmanirrahim. Litabidi wa tasdiqi, ikut saja. Hidayatihi wa ala alihi alladhina balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina bizaghu nujumal huda binassi akhbarihi. Okey, so kita akan sambung dekat disebut di sini segala mukjizat yang mengalahkan bagi menguatkan risalahnya. Bagi menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya, juga ke atas sekalian ahli keluarganya yang telah mencapai darjat ketinggian berkat ketinggian kedudukannya, serta sekalian sahabatnya yang timbul lepasan bintang laksana bintang-bintang petunjuk dan nas sabdanya. Ini ayat ini selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selawat ke atas keluarga baginda. Kita dah sebut dah lah, iaitu berselawat ke atas keluarga baginda wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi tu maknanya keluarganya. Okey, dan ke atas keluarganya, keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beberapa kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Keluarga Nabi Muhammad dianggap tinggi di sisi Allah, ya, dengan sebab kurniaan daripada Allah lah kedudukannya Nabi dan atas keluarganya. Maka sebab itulah kita diseru untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam sembahyang selawat ke atas Nabi ni merupakan rukun qauli. Rukun qauli dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir selawat ke atas Nabi ni adalah rukun. Rukun. Jadi kita pun selawatlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul kan masuk sabdu mim tu? Takut tak masuk lah masa baca kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa-apa tak sah. Sebab itu rukun qauli. Okey, jadi sambil-sambil tu kita sembang juga dekat Shah Alam. Kita ada buat bengkel solat 25 hari bulan November, rukun qauli dalam sembahyang, rukun qalbi dalam sembahyang. Lepas tu kita buat juga praktikal di akhirnya. Jadi antum jangan ketinggalan. Bagi yang nak ikuti, saya dah tak mau iklan dah. Sebab saya kata yang mana ada je. Saya dah tak mau iklan. Sebab tu saya tak iklan dah. Sengak tu saya tak mau iklan dah. Saya tengok kalau ada banyak tu je. Saya tak mau iklan dah. Okey, jadi kalau antum nak, antum pergi. Tadi pun ada sahabat yang mesej kat saya, Ustazah saya nak daftar 3 orang, boleh tak dapat diskaun? Jadi saya faham betul-betul tak ada diskaun sebab saya bukan buat siap-siap. Ada setengah orang dia pun buat siap-siap RM500. Early bird 300. Bawa berapa orang turun lagi. Saya dah bagi dah. Tak ada early bird, tak ada diskaun, tak ada apa. Budak-budak pun harga sama. Jadi siapa yang nak masuk, kita tak ada dah. Jadi maknanya rukun kali antum kena belajar. Antum memang kena belajar. Jadi kita masuk selawat ke atas Nabi dalam sembahyang adalah rukun kepada sembahyang. Maka salah sebut, salah baca, hukumnya batal sembahyang. Sampai terkatulah tak ada orang yang sembahyang ni dia tak ada lah satu hari dia tak selawat. Dia mesti selawat. Sebab selawat tu ada dalam rukun. Kalau dalam tahiyat awal dia kira apa pula selawat ke atas Nabi? Sunat sunat
Sunat ab'ad. Betul ke? Betul ke? Betul. Dalam tahiyat akhir, tahiyat awal, kita salawat ke atas Nabi itu merupakan sunat ab'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Wa ala tak ada. Wa ala ali itu kan keluarga. Untuk keluarga baginda tidak ada dalam tahiyat awal. Tak ada. Takat tu sahaja. Tapi bila tahiyat akhir, selawat ke atas keluarga Nabi itu menjadi rukun dalam sembahyang. Maka kena sebut hafadah bagi elok-elok. Allah, 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 Allah. Cuba. Allah, Allah, Allah. Bukan Allah, Allah, Allah. Sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu dalam tahiyat akhir. Selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir menjadi sunat ab'ad. Tahiyat akhir ya, menjadi sunat ab'ad. Maknanya disarankan juga selawat kata keluarga Nabi sebab dia jadi sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau kita tak buat dia, kita tinggal, sama ada sengaja tinggal ataupun terlupa, dia akan jadi cacat. Dia akan jadi cacat. Bila dia cacat, kita boleh tampung cacat tadi, koyak tadi ni dengan sujud sahwi. Sunat ditampung dengan sujud sahwi. Sunat sahaja. Sunat. Tapi kalau kita terlupa, tak payah. Tak ada masalah apa. Cuma solat itu cacat lah. Kita bagi ke Allah dalam keadaan cacat. Ya. Nak masuk syurga, nak duduk, nak terbang semua dalam syurga. Lepas tu mengaji tak mau. Mengaji tak mau. Alah tak apalah, semayang duk buat selalu dia takkan tak erti kot. Tak mau. Tak apa, sebab apa? Ada orang dia cepat faham, ada orang dia lambat faham. Tapi yang tu tak menjadi ukuran. Yang pentingnya dia belajar. Dia belajar. Sebab cerdik tak cerdik ni kurniaan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kurnia kat dia cerdik, dia cerdik. Allah kurnia kat dia lambat sikit, maka dia lambat sikit. Mengaji 10 kali pun dia tak faham. Tak apa. Dia pentingnya Allah tengok usaha dia dah belajar tak belajar, dia belajar. Ada setengah orang bila dia dah tak faham, dia kata kalau aku pergi mengaji pun memang aku tak faham. Malas lah nak faham. Dia awal-awal lagi dia dah mengalah dah. Tapi nak minta syurga Firdaus. Rasa tak malu ke? Malulah. Ya, malulah nak minta banyak-banyak ya. Okey, selawat ke atas keluarga Nabi disebut di situ, dia kata dia kata sini bagi memuatkan risalahnya juga ke atas sekalian ahli keluarganya. Ahli siapa ke ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi ni Bani Hashim Bani Muttalib lah. Itu sepatutnya tu keluarga Nabi. Cuma disebut di sini keluarga Nabi ni bukan itu saja, termasuklah orang yang ingat tak kita buat minggu lepas, siapakah keluarga Nabi? Termasuk orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa juga termasuk dalam ahli keluarga Nabi. Jadi kita pun nak jadi orang yang beriman dan bertakwa supaya kita juga termasuk dalam kalangan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak itu ni kita dah buat dah. Ahli keluarga Nabi. Siapakah ahli keluarga Nabi? Orang yang bertakwa. Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada tulis tak itu ni? Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada tak ambil kat tu ni? Takwa yang paling tinggi. Takwa yang paling tinggi adalah dia ada tingkatan takwa. Takwa yang paling tinggi. Sahabat-sahabat boleh komen-komen selalu ya. Komen-komen selalu banyak-banyak, insya-Allah. Dia boleh cut-cut nanti Ustazah boleh post balik. Takwa yang paling tinggi adalah apa yang Allah suruh buat, benda wajib dia buat, benda haram dia tinggal. Itu takwa paling tinggi lah. Kalau antum nak dapat doa daripada orang Islam, termasuk wa ala ali Muhammad, dalam semayang pun ada wa ala ali Muhammad. Siapa tak sebut sembahyang dia cacat, maka dia kena sebut juga. Jadi kita tak nak masuk dalam kalangan orang yang didoakan oleh sekalian muslimin muslimat ketika solat. Maka kita jadilah orang yang bertakwa. Antaranya takwa paling tinggi, apa yang Allah suruh dia buat, yang wajib dia buat, apa yang Allah haramkan dia tinggal, dia tinggal. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah suruh dia tutup aurat, dia tutup aurat.
Tak sabar nak mendalami rukun pada bingkai solat nanti, insya-Allah. Ifaliana, insya-Allah. Awal lagi dah daftar tapi tak dapat nombor 1 lah kan. Ifal lambat sikit, Ifal 20 lebih rasanya. Hak yang nombor 1 tu tahu siapa dia? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Habis bingkai solat saya kat Shah Alam tu lepas terus. Saya tak ada tarikh lagi. Dia bayar dah. Dia bayar dah. Saya kata saya tak tarikh, tak puas dah. Hak tu dia memang dia tak mahu. Hak bangun ni, habis bangun ni pun ada nak bayar dah. Jangan. Dia limit dah habis dah. Sebab saya memang tak tahu bila. Okey. Jadi maknanya takwa yang paling tinggi adalah orang yang melakukan suruh semayang. Benda wajib lah. Suruh main mengaji. Antum dapat ni. Antum main mengaji ni, antum dapat ni. Antum dapat ya. Suruh main mengaji wajib tak? Wajib lah. Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain. Hak fardu kifayah tak payah tak apa. Orang duk buat baca kitab-kitab yang saya sedih lah setengah-setengah masjid yang tak ada pengajian tu. Saya sedih tau. Pasal dia tak ada pengajian fardu ain tu. Kesian tau. Orang pencen banyak lah ni. Tapi mereka rajin duk lepak lepas-lepas maghrib kan. Dia baca kitab bukan. Dia tak baca kitab-kitab asal fardu ain ni. Sedih sungguh tengok. Jadi maknanya pengajian fardu ain ni wajib. Antum tak payah baca kitab-kitab yang lain tu. Kalau hak wajib ni pun antum tak penuh, tak mampu hadir, haram pula hadir hak tu. Masa antum habis. Ada yang mengaji Quran saja seminggu 5 kali. 5 kelas. Dia mengaji kata alam. Dia punya nak bagi pandai. Antum bukan wajib pandai sebab antum dah usaha dah. 1 kelas pun dah cukup dah. Guru dia pun 4, 5 mengaji Quran saja. Dia usaha sampai tak tu. Dia kata tak boleh, dia kena pergi mengaji juga. Lah benda-benda asas bab ayat pun dia tak tahu. Bab fiqh asas pun dia tak tahu. Itu hukum dia haram tu. Pasal dia dah habiskan masa dia untuk mengaji. Kata saya tak ada dah hari untuk pergi majlis ilmu fardu ain saja sebab kelas saya memang pada Isnin sampai Jumaat semua kelas mengaji Quran. Ui, takut ni jangan main. Kita kan syaitan dia pandai juga bagi hilah kat kita. Dia benda-benda hak elok, benda hak wajib dia bagi sengak. Tak salah hang tak sedap pi lah, hang duduk di rumah sudahlah. Hak ni hang pi. Hak ni hang kena usaha ni, hak ni. Hak tak penting tu. Hak tak penting tu dia suruh pi. Hak yang penting ni dia bagi helah. Tak salah. Hang buka telefon pun ada. Hang nak mana ada? YouTube ada. Apa yang tak ada? Semua ada. Semua ada. Tajwid, tasawuf ada. Fiqh ada. Pagi-pagi subuh ada Ustaz Nur buat ceramah pagi-pagi. Satgi pukul berapa baca Quran pula. Satgi kena kupas Taranum pula. Hak tu bukan wajib. Lepas suka baca. Lakalah lepas tertipu. Bila kita buat bab semayang ke bengkel solat ke tak mau pergi. Pasal ni duk semayang lalu dah. Tunggulah lepas ni. Okey, yang keduanya yang Allah suruh buat benda sunat, dia buat benda sunat. Hak tu yang kedua. Hak tu yang kedua. Yang kedua ni maknanya Allah suruh buat. Hak wajib dah buat dah ni. Dia naik lagi satu taraf. Benda yang sunat Allah suruh dia buat. Semayang tahajud, puasa, lagi puasa sunat lah Isnin Khamis. Tapi orang perempuan ni satu lebih dia tak buat hak sunat pun. Satu syurga dia suami dia. Dia taat pada suami dia, masuk mana-mana pintu yang dia suka di syurga. Hak tu yang paling susah. Semayang senang lagi kan? Semayang senang lagi no. Puasa senang lagi no. Tapi hendak buat muka kat lelaki tu no. Oi, nak buat muka kat lelaki tu, dia jadi macam nak geram macam mana tu no. Dia jadi macam nak jawab no. Dia ujian orang lelaki ni, dia macam hak tu tak tahu. Kalau dia kata apa dia? Tak dengar. Hak tak sabang tak dengar. Dia kata pula tak dengar. Hak tu dia pandai. Payah kalau dia kata Saknan, abang lagi sekali. Gelok dah kan. Dia sungguh. Dia akan hak taat pada suami tu dia payah. Ujian saya suka merajuk. Sama tu. Tak apalah merajuk. Perempuan pun ada juga hari-hari yang dia merajuk. Betul saya 2-3 hari dia merajuk. Dia tepian. Jangan satu dunia tahu lagi. Okey, jadi tak apa. Orang perempuan tak apa. Satu lebih orang perempuan ni. Hak ada suami.
Suami dia tu baik ke? Suami dia tak semayang ke? Suami dia semayang ke? Suami dia main perempuan ke? Suami dia main minum arak dia? Suami dia dadah ke? Tetap pintu syurga dia dekat situ. Hak dosa suami dia semua dia dengan Allah. Bukan kerja kita. Isteri tegur suami bukan wajib. Bukan sebab suami bukan tanggungjawab isteri. Suami tegur isteri wajib. Isteri tegur suami sebab dia orang Islam. Sama-sama Islam kita ni, kita tegur sebab dia tu orang Islam. Dakwah. Tapi kalau kata wajib saya kena tegur suami, tak, memang tak wajib. Doa kat dia tak apa. Tapi biasalah orang perempuan ni, dia nak betul semua benda. Dia nak menjawab juga. Jadi antum kalau sebagai seorang perempuan dan seorang isteri, antum masuk syurga senang sebenarnya. Tapi walaupun senang, nampak yang senang, tetapi susah. Antum tak payah mayang tajuk tak apa. Tak payah mayang tajuk tak apa. Duduk je atas katil tu. Gosok-gosok kaki, gesek-gesek kaki. Boleh lah, tak ada apa dah. Balik kita semayang. Tak apa. Tapi dia tak boleh. Dia bangkit tajuk senang lagi pada dia layan lagi dia. Dia mengaji je. Lelaki dia balik pun dia buat-buat. Tak nampak, dia nampak Quran je. Itu passion dia orang perempuan ni. Okey, yang ketiga, dia dapat yang sunat lah. Gagal bab suami, betul itu. Memang gagal. Dengan suami gagal. Tapi antum macam ni lah. Kalau antum rasa nak masuk pula dah. Pasal apa sin tukang shin? Dia tadi tegur orang. Kalau antum rasa macam antum nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, kena buat doa banyak, bagi sabar. Kalau Allah uji suami kita baik tak apa. Tapi kalau baik pun dia naik kepala ke? Dia naik kepala pula. Dia perempuan ni dia macam tu. Dia perempuan ni dia memang mengada-ngada sikit. Suami baik pun dia mengada, suami tak baik pun dia lagi mengada. Dia nak bagi alasan. Tapi kalau yang ada suami, sebenarnya anton tak payah semayang sunat. Tapi janganlah satgi dia pakai tunung. Duduk suruh tu. Satgi ada lah makcik-makcik bawang ada komen. Ustazah tu tak bagi semayang tajuk dah. Bukan kalau antum semayang tajuk dapat pahala, tak ada masalah. Tapi kalau antum tak semayang tajuk pun, antum boleh masuk syurga. Janji Allah, antum boleh masuk syurga. Antum tak puasa sunat pun, antum boleh masuk syurga. Antum tak baca Quran banyak pun, antum boleh masuk syurga. Tapi yang wajib antum tak boleh tinggal. Fardu ain ni antum tak boleh tinggal. Fardu ain ni antum tak boleh tinggal. Okey, semayang wajib antum tak boleh tinggal. Puasa wajib antum tak boleh tinggal. Tutup aurat antum tak boleh tinggal. Yang sunat-sunat tu. Okey. Nombor 2 tu dah okey dah. Nombor 2 buat yang sunat tu tak apa dah. Tapi kena ganti pula lah dengan suami tak sat ni. Okey, nombor 1 hak wajib buat kot semua noh. Wajib buat kan, insya-Allah nah. Haram pun tak ada kan, berzina semua tak ada noh. Tak ada. Minum arak tak ada noh. Tak ada zina. Ada kalau ustazah kata minum arak, mana boleh dah dapat nombor 1 tu. Hak nombor 1 tu dah dapat dah lah. Tapi nombor 1 barulah tingkat bawah tu. Hak bawah tu, hak nombor 2, nombor bawah sekali tu yang bagus tu. Naik nombor 2 buat sunat. Nombor 3 hak makruh tinggal. Hak makruh tinggal. Yang keempat tu, yang harus pun dia tak tinggal, dia buat. Harus tu maknanya benda yang tak payah buat pun dia nak buat juga. Dia jaga semua ni lah. Okey. Dan kepada sahabat Nabi lah, keluarga Nabi kita dah bagi tahu dah tadi nah. Ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni bukan yang Allah suruh. Kepada Nabi tu Allah suruh. Sebab dalam sembahyang ada tak hukum tadi salawat pada Nabi? Ada. Kepada keluarga Nabi ada tak? Tapi sahabat Nabi tak ada. Sahabat Nabi ni ulama. Ulama ambil pendekatan suruh kita selawat kepada keluarga sahabat Nabi juga. Sebab sahabat Nabi ni adalah orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita pun kena selawat ke atas sahabat Nabi. Yang pertama dibangkitkan di hari kiamat nanti adalah para Nabi dan juga para rasul. Hari kiamat nanti siapa yang kena bangkit, yang dibangkitkan? Para Nabi dan para rasul.
Fatahiyah Muhammad. Ustazah dah dapat dah apa ni, ikan perkasam. Ada sahabat kita daripada Facebook hantar ikan perkasam. Tak ada goreng lagi PKL tu. Makan yang fajri. Allah. Terima kasih, jazakillah khairan katsiran, barakallahu fiik, dapat ikan perkasam daripada sahabat kita ya. Okey, sahabat pertama sekali akan dibangkitkan di hari akhirat nanti siapa? Para nabi dan para rasul. Selepas itu siapa dia? Abu Bakar. Sahabat Nabi tu. Selepas itu Abu Bakar. Pak mentua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa pun selepas pada Nabi, nombor satu Abu Bakar. Sahabat Nabi Saidina Abu Bakar dalam surah yang ke-9. Cuba tengok muka surat 198, 93. Cuba tengok dalam Quran 193. Hujan-hujan ni sedap, makan ikan perkasam tu, ikan masin tu, makan nasi banyak tu kalau ni no. Bukan 193. Cuba tengok Quran 193. Mari kita baca sana. Ada disebut tentang la tahzan innallaha ma'ana, itu kepada sahabat Nabi lah yang ada dalam gua Thur. Dalam gua Thur ada berapa orang? Dalam gua Thur ada berapa orang? Masa Nabi sembunyi tu daripada orang-orang Arab jahiliah tu yang nak bunuh Nabi, orang musyrikin. 2 orang, Nabi dengan Abu Bakar. Ada 3 semua. Ada buat-buat dah, Mikail, Jibril, laba-laba. Ada 3 semua. Ada 3 semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jangan lupa Allah tu. Allah bersama dengan kita. Muka surat 198 dah buka ke? Dah buka semuanya? Okey, ayat 40 jumpa ke? Jumpa ke tak jumpa? Jumpa. Cuba baca Ustaz yang daripada bawah, daripada bawah yang 1 2 3 4. Nampak tak? Nampak nak? Cuba baca. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ustazah mengajak di mana? Dila ni rindu nasyid Ustazah. Nasyid apa tu cik? Nasyid apa tu cik? Nasyid apa? Ni Ustazah mengajak dia Alok Start nah. Dia Alok Start, dia tak apa ni, Alok Merah nah. Okey, kemudian Allah kata, baca lagi. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Apa tu? Assalamualaikum, tudung hebat. Tudung. Banyak-banyak komen tudung hebat pula dah. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Awak ramai orang kata tudung ni elok no? Tanya pula tu elok. Okey, tak apa. Gelok dah Mereka macam Ustazah ni happy pun lelaki. Abang ngaji dengan Ustazah macam ni lah. Okey, apa dia kata? Janganlah kamu berduka cita. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Siapa kita? Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Maka Allah menurunkan ketenangannya. Kan mereka takut. Abu Bakar kan takut. Sebab duk dengar tapak kaki orang-orang musyrik duk likan nak cari Nabi, duk memburu Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad SAW kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Antum kalau rasa takut antum baca doa ni insya-Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Kadang-kadang kita ada rasa takut tak? Antum kalau sampai doa
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lagi fa inna Allah fa in tawallau saling saya apa wa in tawallau fa in saya orang boleh dia ramai-ramai terus bening. Tak apa. Ayat itulah saya pun amal setiap subuh 10, setiap maghrib 10, setiap isyak 10, zuhur asar 3-3 je, satu-satu pun tak apa. Kalau kita nak mati hari tu kita akan lupa. Ni bukan lupa siapa, hampa duk kacau kat sana. Kita duk apa dah. Lepas tu kemarin naik kapal terbang. Naik kapal terbang tu biasalah dia gede-gede kan. Baca doa tu, baca. Boleh tak mati lagi? Tak tampak insya-Allah. Kadang kita malas naik kapal terbang satu, dia suka duk gede-gede dia takut kan. Gede. Sakit lain macam ni bunyi kan. Tapi boleh baca. Tak tampak insya-Allah elok tu. Dan kalau antum tak boleh baca hari tu, buat status dalam Facebook lah. Saya mohon maaf kerana saya pun ajar tidak lama lagi akan sampai. Sekiranya ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf semuanya. Kalau ada hutang minta tolong halal, jangan minta kat keluarga saya. Kalau nak minta pun minta lah. Cepat. Kita kena ni dah. Kena buat amal. Supaya kita rasa, bila rasa takut baca, tak jadi apa insya-Allah. Elok nanti. Dia kalau kita nak mati tu memang tak boleh ingat. Kalau kita baca dalam handset pun tak boleh baca. Memang habis dah, tak ada rezeki dah tu. Ya kena 10 kali. Maghrib, subuh, isyak. Antum baca. Saya boleh baca, depa baca awak ni terus lupa. Tapi memang saya duk baca pun. Okey. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kamu. So jangan takutlah. InsyaAllah kita ni kadang-kadang dia juga rasa takut kan. Innallaha la tahzan, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu rasa takut dan janganlah kamu rasa sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Okey, insyaAllah di dalam ghusur ya. Jadi kita selalu kata kat anak kita kan, Allah bersama dengan kita dah. Bersama dengan kita. Tapi jangan guna duk hafal tapi kadang-kadang lupa tak kena hafal. Kena buat selalu. Dia kalau dapat kena buat selalu. Antum rasa macam antum nak kematian diketahui, dirasai, baik amal. Rugi kalau tak buat, sebab kita tak mau benda tu jadi habis. Tak ada nak ucap selamat tinggal, tak ada nak minta halai dekat orang kan, tak ada nak minta maaf lah, tak ada nak bertaubat. Kalau dah hari tu subuh dah tak boleh baca, zuhur pun tak boleh baca, ini lillah dah tu. Wasiatkanlah apa-apa nak wasiat tudung ke baju ke. Dia tak boleh baca. Lupa lah. Kalau dia tengok pun dia tak boleh baca. Dia tak boleh sebut. Saya ada satu makcik ni memang doa amal lah doa ni. Dan dia masa nak mati dia dah siap mandi, dia dah siap ambil wuduk, pakai telekung, siap duduk atas katil dah. Sampailah Allah ambil nyawa dia. Sebab itulah cara dia nak macam mana nak tahu kita nak mati, kita buat yang tu. Kita bersedia. Sebab tu kita kena buat setiap nasyid sikit ustazah. Lah nasyid apa? Dia sungguh hai hampa ni Subuh kayu. Okey, ni ngaji. Okey, kita kalau Allah memang bersama kita, tapi jangan guna perkataan Allah ada di mana-mana. Yang tu boleh sesat tu. Kan kita kata kat anak kita kan, ayat berapa salah? Surah Taubah ayat berapa? No. Hak yang doa tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ada kau kena baca lagi tadi. Dia buat ramai-ramai tak dengar lah. Surah Taubah 128. Ustazah ulang balik la tahzan innallaha ma'ana tu ayat 40 tak sat ni. Muka surat 193.
Muka surat 193 ayat 40. Hak tu la tahzan innallaha ma'ana. Hak yang hak yang nak tahu nak mati tak saat ni 128 129. Gitu. Faham ke tidak? Okey, sekarang ni kita tengok bila kita kata jangan adik jaga diri baik-baik, adik duduk di KL sana duduk di perantauan sana Allah ada di mana-mana adik. Jangan. Kalau kita dengar kata orang kata Allah ada di mana-mana, kita kena tegur sebab ayat tu ayat yang sesat tu. Rosak tu. Dia tak boleh kata di mana-mana sebab mana-mana tu tempat. Sebab Allah tidak Allah tidak bertempat, Allah tidak berkait dengan tempat. Mana-mana maknanya udara, utara, selatan, dalam dekat tudung ke, dekat baju ke, dalam kasut ke, dalam soket, itu di mana-mana. Kita tak boleh sebut. Sebab tu kena mengaji akidah. Tak boleh kata Allah di mana-mana, tapi kata Allah bersama dengan Allah mengetahui. Itu yang paling pentingnya. Allah mengetahui. Adik duduk di mana pun Allah tahu adik. Cakap itu. Allah duduk di mana pun Allah tahu. Adik duduk di mana pun Allah tahu. Adik duk buat apa, adik semayang ke tak semayang, Allah tahu. Ibu memang tak boleh jaga adik, ibu tak boleh jaga Alung, ibu tak boleh jaga abang. Tapi Allah tahu apa yang abang buat. Jangan kata Allah di mana-mana saja. Jangan. Ya, Allah tahu, Allah mengetahui. Allah tak berkait dengan tempat. Betul, memang sangat jangan tersilap ya. Okey, siapa kata Saidina Abu Bakar bukan sahabat, hukumnya kafir. Abu Bakar ke Umar Al-Khattab bukan sahabat ke, memang kafir lah. Sebab tu kena jaga. Akidah ni kena jaga. Okey. Kau apa dah? Okey, belum lagi nak? Okey. Sebab Abu Bakar sebut pasal Abu Bakar. Kalau kata Abu Bakar bukan sahabat, kalau ada orang kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi, hukumnya kafir. Sebab tadi Allah sebut innallaha ma'ana dalam Quran. Kalau dia spesifik kepada Abu Bakar, kan sebut tadi yang ada dalam gua Thur tu Allah dan sahabatnya. Cuba tengok ada sebut sahabat tak tadi? Antum pun kita pasal tu ayat 193. Cuba tengok muka surat 193. Sedap suara ustazah. Nak suruh nyanyi lagi tu. Okey, ayat 40 tadi kan dia kata okey dapat. Antum baca tak Sa'lilah Tazan kan? Atas sikit pada tu antum baca sikit. Apa ni? Yaqulu li sahibihi. Nampak tak? Sebelum di sebelah dia. Sebelah Tazan tu. Yaqulu li sahibihi. Ketika dia berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Siapa kata sahabatnya ni? Ni ayat Quran ni. Siapa kata ni? Allah lah. Ni ayat ni siapa? Ayat ni kan kalam Allah. Jadi kalau kita kata Abu Bakar bukan sahabat, kafir tak? Kena mengaji. Kena mengaji dah cik. Kami dulu-dulu sebelum kelas ustazah mulakan dengan nasyid ya Badrotim. Dila ni mengaji di mana Dila? Saya ingat dekat ni kot, sekolah teknik ke? Sekolah teknik tu. Sekolah vocation Penang. Saya duduk teknik. Sekolah teknik Penang. Rasanya Dila ni sekolah teknik Penang ni. Loh, dia teringin dengar ustazah. Loh, cantik tudung ustazah tak habis lagi no. Ni beli tudung dekat tu Datin apa? Wilda. Apa? Wil apa? Jitra tu. Apa semua tak tahu. Tak apalah. Sungai Lintang sedekah Fadilah kot ni. Sungai Lintang. Ya Badrotim, ya Badrotim, minha laka mali madza yu'am dah. Esok saya seorang pula. Tak syok. Takut hujan kat Medan tu. Ya Fadilah, saya dalam iddah. InsyaAllah semoga Allah mudah segala urusan. InsyaAllah
Suami baru meninggal. Ya Allah, suara merdunya. Duk kata dah. Mari kita mengaji pergi habis dulu. Okey. Maknanya siapa kata Allah di mana-mana tu terpesong. Terpesong akidahnya. Okey, kemudian kita masuk kepada disebut di sini bintang petunjuk kan dia kata. Bintang-bintang petunjuk dengan nasabdanya. Siapa kalau bintang-bintang petunjuk ni sahabat yang masuk Islam, sahabat ni maksudnya siapa? Sahabat ni maksudnya yang masuk Islam zaman ketika Nabi masih hidup, beriman ketika Nabi masih hidup, mati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam ketika Nabi masih hidup, dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mati pun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya. Dia jumpa, mati dengan Nabi, jumpa Nabi. Mati dalam iman, maksud dia mati dalam iman. Dia maksudnya dia hidup zaman Nabi, dia beriman zaman Nabi, dia jumpa Nabi. Mati tu tak apalah, mati kemudian lah. Tapi mati dalam iman lah. Maksudnya bintang petunjuk kan, dia sebut sini bintang petunjuk, maknanya kalau bintang ni suka dengan Ustazah celoteh, pandai melawak, Allahu Akbar. Tapi dia pun kata garang tak? Kesian kan dia pun selalu kan saya mengajak dia pun orang takut. Semalam baca Quran apa nama Uzai sampai ke tim ketang tak berarti kata Uzai sampai ke tak boleh pergi. Jadi macam mana sakut rimau pasal ni? Daulat tuanku. Tak ketak tapi ada yang ketak. Dia suka ketak. Dia kadang-kadang tengah baca. Oh, jadi kok mana? Kau pun takut payau. Tak garang pun. Aduh, tak tahu lepas kisah tu no. Okey, tak apa. Jadi macam ni cerita dia. Bintang petunjuk orang musafir, dia tengok bintang tau. Nak tengok arah sana sini. Lah, tak tengok dalam bintang. Jadi mana sahabat tu bintang petunjuk kepada kita. Arah jalan mana betul, arah mana yang salah. Okey, tengok muka surat sebelah Ustaz. Tengok muka surat sebelah. Cengai tak apa, senang ingat. Bila baca depan guru memang ketak. Berdebat Ustazah, ketak Ustazah. Pakai duduk yang time nak baca tu berdebat. Bukan sebab garang. Daulat ibu guru. Okey, mari kita baca Ustaz. Mari baca Ustaz. Mengaji Ustazah santai je kan? Tak kantuk kan? Mengaji Ustaz santai-santai je. Siapa kena Ustazah macam ni je Ustazah. Apa sih bang? Apa tu? Pasal bang? Okey. Wa ba'du fahadhihi risalatun fi fanni tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtuha min riyadhiha fawakiha syahiyatan. Berhenti takat tu dulu. Okey, berhenti takat tu dulu. Ingat kau bila tutup buku. Buka pensel. Okey. Waba'du ni, waba'du tu dan ada pun selepas. Waba'du, ba'da tu selepas. Dan selepas apa cerita dia ni? Selepas bismillah, selepas alhamdulillah. Kan kita bincang panjang lebar dah kan? Baru surat 2 kan? Baru muka surat 2 mengaji kitab. Bila nak habis ni? Mengaji bila? Kalau tak perinci lagi, banyak yang tertinggal. Wa ba'du artinya selepas bismillah, selepas alhamdulillah, selepas selawat ke atas Nabi. Alhamdulillah dah live 34k dah live. Okey, alhamdulillah, teruskan ya. Okey, lagi selepas selawat ke atas keluarga Nabi, selepas selawat ke atas dekatlah sahabat. Sahabat tu kita buat halus-halus tu satu. Okey. Kemudian dari itu
Wa ba'du tu lah. Jangan pula tiba-tiba tergantung wa ba'du. Wa ba'du apa dia wa ba'du? Selepas apa? Selepas cerita tadi tu lah. Lepas tu dia kata, antum ada buku ke ni? Ada nak? Ada, antum memang ada ni handphone ni. Laju dia jawab. Ada. Comel ustazah ngaji dengan ustazah sambil makan cucuk jagung tak terasa habis pinggang. Boleh mengaji sungguh ni. Ini mengaji sungguh ni, cucuk jagung sepinggan ni. Sampai cucuk jagung habis pinggan tak sedap ni. Okey, dia kata ni, dengar sini nak. Gitu. Okey, dia kata ada pun kemudian dari apa tak sani? Bismillah. Alhamdulillah. Salawat pada Nabi, salawat keluarga Nabi, salawat sahabat Nabi. Lepas tu dia kata apa namanya? Seterusnya maka inilah risalah. Mengenai ilmu tauhid. Barulah dia cerita. Barulah dia buka cerita buku ni bukan buku fiqh, bukan buku tasawuf, buku tauhid cikgu. Buku tauhid cikgu. Murid-muridku sekalian, buku apa? Apa maksud ilmu tauhid? Apa maksud ilmu tauhid murid-muridku sekalian? Keesaan lah tauhid. Pegangan tak boleh lah, pegangan al-maqidah. Maksud tapi pusing yang tu juga. Ilmu keesaan maknanya Allah tu esa. Tidak ada yang menjadikan Allah jadi dengan sendirinya. Mana Allah ada. Macam mana Allah sedia ada. Tidak ada yang mengadakan. Allah sedia ada yang tidak mengadakan. Itu maksud esa tu. Jadi kitab ni kitab tentang ilmu keesaan. Baru ketahuan. Tidak pegang buku Farida. Farid masuk Farid. Maksud maknanya risalah tu maknanya bukan buku tebal. Risalah ni helayan. Dia kata ni seterusnya dia nak cerita lepas pada bismillah, lepas pada alhamdulillah, lepas pada selawat Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi ni, hak ni buku tauhid dia kata. Bukan buku risalah. Ni kalau buku hak yang Jawi punya, Rumi ni kira tebal juga ni. Kalau hak Jawi lama, hak nipis ya. Nipis. Tu nipis ya. Nipis hak Jawi tu nipis ya. Hak ni kira tebal juga ni. Mengenai ilmu tauhid, mana kitab apa ni? Kitab yang kata Faridah ni lah. Yang aku himpunkan dari beberapa buah kitab muktabar. Berhenti dekat situ. Berapa bulan? 25 bulan 9. Okey, dia kata dia himpun. Dia tak kata yang aku karang. Dia kata dia himpun. Makna dia ambil daripada buku-buku kitab-kitab besar-besar yang ulama muktabar. Dia ambil macam kita kata kitab-kitab tu hak besar-besar tu macam kebun. Yang dalam tu banyak buah-buahan. Dia ambil satu buah ni, dia ambil buah ni sikit, dia ambil buah ni sikit, dia himpun, dia jadikan kitab Faridah ini untuk ilmu tauhid. Maksud dia gitu nah. Okey. So kita berhenti dekat sinilah 25 bulan 9. Macam itulah kita mengaji. Ada ustazah. Mengaji ni antum kena mengaji sebab dia wajib. Antum kena usaha, antum kena belajar. Tak sampai mana belajar, tulis ada kitab semua. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Kita berdoa dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu satu, yang benar itu adalah benar, dan bimbinglah kami ke arah kebenaran. Tunjukilah kami yang salah itu satu, yang tidak benar itu satu kesalahan, dan jauhilah kami daripada kesalahan tersebut. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa taat dan juga patuh dengan ajaranmu. Jauhilah kami daripada melakukan maksiat dan juga kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Okey, so kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ustazah nak bagi pusing Sat kamera kita, tengok sahabat-sahabat kita. Boleh bye-bye semua. Okey, alhamdulillah. Ini dekat page dulu ya, dekat page dulu ya. Kat page dulu. Right. Sana yang ni pula dekat TikTok. Kat TikTok. Okey, bye-bye anak-anak murid. Alright. Dah. Okey, kita jumpa lagi. Alhamdulillah, bye-bye semua. Jumpa lagi. Assalam.